Assalamualaikum dan selamat petang. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 1 April 2021. Bersama saya, Sahih Samsudin. Ingat, Pastikan Sahih baru kongsi. PKPD Kampung Ranggu Batu 10, Taman Semarak Fasa 2 dan Kampung Baru Pasir Putih, Tawau Sabah berkuat kuasa 1 hingga 14 April 2021, manakala di PKPD YTY dan Asrama Pekerja Lekir Setiawan Perak dilanjutkan sehingga 15 April 2021. Pada masa yang sama, PKPD Sekolah Henry Geni Taman Mas Melaka dilanjutkan sehingga 16 April 2021. Malaysia bakal memiliki makmal ujian keselamatan cyber 5G pertamanya menjelang 2023. Makmal itu bakal didirikan di dalam premis CSM dan kemudahannya nanti mencakupi ekosistem testbed 5G menyeluruh terdiri daripada teknologi seperti rangkaian capaian radio 5G, Edge Network, Core Network, aplikasi cloud selain peranti pengguna akhir yang dilengkapkan dengan peralatan ujian keselamatan. Makmal itu bukan hanya melakukan ujian kes berkaitan internet benda, IoT dan keselamatan telekomunikasi, tetapi meningkatkan kesediaan negara untuk bertindak balas terhadap serangan cyber berkaitan 5G. Makmal ujian ini akan menjadi model untuk keselamatan cyber hujung ke hujung termasuk sejumlah senario dan menawarkan perkhidmatan merangkumi aplikasi mudah alih dan penilaian perkakasan. Harga runcit produk petroleum bagi tempoh 1 April 2021 sehingga 7 April 2021 bagi RON 97, RON 97 ada peningkatan sebanyak 2 sen. Harga baru ialah RM2.52, manakala tiada kenaikan bagi RON 95 dan diesel, masing-masing kekal RM2.05 dan RM2.15 per liter. Kebenaran untuk kuarantin di tempat kediaman dan pengecualian kuarantin di stesen kuarantin bagi pengembara yang tiba dari luar negara bergantung kepada penilaian risiko oleh KKM. Antara kriteria yang dipertimbangkan adalah status kesihatan yang tidak sesuai untuk kuarantin di stesen kuarantin, contohnya penyakit atau ketidakupayaan serius yang memerlukan rawatan atau jagaan rapi. Pengembara yang telah melepasi sekurang-kurangnya 2 minggu dari tarikh dos lengkap vaksin COVID-19. Pusat Internet Komuniti PIK di seluruh negara dimobilisasikan sebagai pusat bantuan dalam usaha membantu orang awam termasuk warga emas yang menghadapi kesukaran untuk mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Sehubungan itu, kaki tangan PIK yang bertugas sepenuh masa di PIK akan membantu melincinkan proses pendaftaran. Terdapat juga paparan poster di PIK mengenai pendaftaran vaksin COVID-19 melalui MySejahtera bagi memaklumkan orang awam. Menerusi usaha tersebut, ia diharap dapat membantu meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan rakyat mengenai pentingnya proses vaksinasi dalam membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Bagi mereka yang masih belum mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19, sila manfaatkan kemudahan yang disediakan di PIK oleh MCMC untuk mendaftar sebagai penerima vaksin. Tarikh tutup permohonan UPU online bagi kemasukan ke IPTA dan ILKA bagi sesi akademik 2021-2022 dilanjutkan sehingga 7 April 2021, Rabu jam 5 petang. Bagi pemohon yang berminat, bolehlah membuat permohonan sehingga tarikh lanjut tertera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah menjalankan tindakan operasi bersama dengan pihak Jabatan Agama Islam Malaysia JAKIM dan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM. Kementerian Kesihatan Malaysia berasaskan aduan awam yang diterima berkenaan penggunaan perihal dagangan palsu halal dan penandaan palsu Malaysian Conformity Mark MC pada produk yang dibungkus oleh sesebuah syarikat. Tindakan operasi tersebut dilaksanakan di 2 lokasi berbeza. Jawatan Peringkat Tertinggi High Level Committee HLC Majlis Anti Pemandangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO telah bersidang pada 31 Mac 2021 dan dihadiri oleh wakil-wakil dari 21 kementerian, jabatan dan agensi yang terlibat. Melalui kertas pembentangan yang pertama, mesyuarat HLC MAPO mengambil maklum langkah-langkah penambahbaikan yang telah serta dan akan diambil bagi menambah baik reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa berhubung isu pemandangan orang dan penyeludupan migran. Tindakan tegas dan konsisten berdasarkan lunas perundangan telah diambil terhadap mana-mana pihak yang terlibat dengan jenayah perdagangan orang,
penyeludupan migran dan jenayah terancang termasuk dalam kalangan penjawat awam. Sehubungan itu, mesyuarat HLC-MAPO menyeru agar semua pihak untuk terus komited melaksanakan amalan perburuhan yang baik, good labour practice, bagi mengelakkan daripada tindakan perundangan yang boleh menjejaskan ekspor produk ke pasaran luar negara. Sebagai Ketua Polis Negara, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-75 Radio Television Malaysia, dan saya ingin juga meluahkan perasaan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap warga RTM yang selama umur saya ni 63 tahun saya memang telah didedahkan ilmu-ilmu yang disiarkan, berita-berita yang disiarkan oleh RTM sejak dulu lagi lah. Saya menghargai peranan RTM dalam menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dengan kompleks serba moden yang sedang dibangunkan di Angkasa Puri ini. Saya yakin RTM akan berdaya lebih maju lagi, berupaya untuk lebih maju lagi dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya dengan lebih efektif kepada negara ini. Selamat menyambut ulang tahun ke-75 RTM. Saya Muhammad Rizwan Yusof ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-75 kepada semua warga RTM di seluruh negara. Meskipun sudah mencapai tahun ke-75, sebagai satu organisasi penyiaran, RTM tetap relevan dan menjadi sumber rujukan utama kepada semua rakyat Malaysia. Saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga RTM yang sentiasa bersedia untuk memberikan informasi yang pantas dan tepat untuk kita semua tanpa mengira masa dan tenaga. Semoga RTM akan terus berjaya dan untuk tahun-tahun seterusnya untuk terus memberi perkhidmatan penyampaian maklumat kepada masyarakat selaras dengan misi dan objektifnya. Selamat menyambut ulang tahun ke-75 buat RTM. Dalam usia melebihi 7 dekad ini, RTM sentiasa memainkan peranan yang besar dalam menyampaikan maklumat yang meluas kepada rakyat. Semoga RTM terus menjadi sumber informasi berita berkualiti buat seluruh rakyat Malaysia. RTM, teman setia anda. Penyertaan korporat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK akan membantu merancangkan pendaftaran dan komunikasi, terutama di kawasan luar bandar melalui jaringan dan aset syarikat terlibat. Menteri Penyelaras PIK, Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata kolaborasi tersebut diharap meningkatkan komunikasi mengenai program imunisasi bagi menembusi setiap segmen masyarakat, terutama kumpulan fasa kedua serta komuniti yang lebih tertumpu. Program imunisasi ini adalah satu program whole society yang akan melibatkan bukan hanya kerajaan namun akan melibatkan sektor swasta, NGO, influencers, termasuklah daripada dunia sukan untuk memberi keyakinan kepada orang ramai agar pentingnya untuk berdaftar dan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan kita terus memberi keyakinan bahawa vaksin ini adalah vaksin yang berkesan, vaksin yang selamat dan vaksin yang boleh memberi satu sinar di hujung kegelapan yang kita telah mengalami sejak setahun yang lepas.
Institut Jantung Negara IJN bakal membuka sebuah pusat perubatan jantung di Terengganu, menjadikannya fasiliti pertama dibina di luar ibu negara sejak ditubuhkan 29 tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan IJN Holdings Sdn Bhd, Datuk Dr. Azai Azan Abdul Rahim berkata ia akan dibuka di Hospital Pengajar Uniza yang dijangka mula beroperasi suku pertama tahun depan. Penubuhan pusat perubatan jantung itu hasil kerjasama dengan Uniza menerusi perjanjian persefahaman MOU yang dimeterai Rabu 31 Mac. Antara perkhidmatan yang bakal ditawarkan termasuk saringan dan ujian jantung, diagnostik jantung, rawatan penyakit kardiovaskular dan toraksik serta rawatan kecemasan, serangan dan kegagalan jantung. Malaysia perlu melaksanakan langkah penetapan semula dan merebut peluang pertumbuhan baharu. Governor Bank Negara Malaysia BNM Datuk Nur Samsiah Muhammad Yunus berkata, pendekatan itu perlu bagi memastikan negara kembali bangkit dan lebih berdaya tahan selepas berdepan impak COVID-19. Pembaharuan struktur juga jelasnya perlu difokuskan kepada usaha menarik pelaburan berkualiti, membina kapasiti inovasi serta memperkukuh sistem perlindungan sosial. Sementara itu, mengulas kedudukan kewangan Bank Pusat, jelas Datuk Nur Samsiah ia kekal stabil pada tahun lepas. Sehingga 31 Disember 2020, keseluruhan aset berjumlah RM448.04 bilion, manakala rizab antarabangsa bernilai RM432.37 bilion. Seramai 100,000 individu termasuk warga emas disasarkan Kementerian Perpaduan Negara KPN untuk berdaftar dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan menjelang pertengahan April ini. Menerusi Komuniti Rukun Tetangga KRT, Menterinya Datuk Halimah Muhammad Sadiq yakin kekuatan lebih 8,000 KRT seluruh negara yang bakal digerakkan berupaya memudahkan pendaftaran penerimaan suntikan vaksin menjelang pelaksanaan fasa 2 program imunisasi itu. Tapi cabaran untuk peringkat awal ni dalam tempoh 2 minggu daripada sekarang mesti capai kepada 100,000. Dia yang paling penting ialah pastikan semua ahli KRT kita yang ada seramai 248,000 itu berdaftar dulu. Berdaftar untuk program vaksin untuk semua, dan sambil itu dia akan turun kepada masyarakat komuniti di mana ada KRT. Malaysia bakal menerima 600,000 dos vaksin AstraZeneca Jun ini menerusi kontrak pembuatan vaksin AstraZeneca di Thailand. Memaklumkan perkembangan itu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, jadual penghantaran diterima daripada AstraZeneca Malaysia semalam. I've received the delivery schedule for AstraZeneca, not from COVAX, but direct from AstraZeneca today. Just received from AstraZeneca Malaysia, and they will. And this is from the AstraZeneca contract manufacturing plant in Thailand, where we will receive our AstraZeneca vaccines from. So I have confirmation that the delivery of AstraZeneca from AstraZeneca, as opposed to from COVAX, this is the direct procurement, will commence in June, where we will receive our first 600,000 doses of AstraZeneca from AstraZeneca in June, and the deliveries will come subsequently every month. Menteri-menteri UMNO akan kekal dalam Kabinet untuk membantu menangani pandemik COVID-19 serta memulihkan ekonomi negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang juga merupakan ahli Parlimen Tenggara berkata, barisan menteri daripada UMNO juga bertekad untuk terus bekerjasama demi memastikan segala perkara yang diatur serta digariskan dapat dilaksanakan dengan baik. Masih lagi lah untuk bersama-sama untuk memastikan tanggungjawab yang diberikan. Pertama sekali pada Menteri UMNO seperti Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri yang menguruskan kebanyakan isu keselamatan, saya sebagai Menteri Kesihatan yang menguruskan kes-kes menangani hal ehwal pandemik COVID-19 dan juga pengurusan kesihatan YBKJ dalam program vaksinasi, dan menteri-menteri lain yang bertanggungjawab. Jadi kita akan look forward untuk melaksanakan tanggungjawab. Lebih 1,000 individu telah dikenakan kompaun RM10,000 sejak Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 dikuatkuasakan pada 11 Mac dengan kesemuanya masih belum mengemukakan rayuan pengurangan.
Datuk Seri Dr. Adham Baba bagaimanapun berkata individu yang dikenakan kompaun boleh membuat rayuan kepada pengarah dan timbalan pengarah kesihatan negeri bagi mendapatkan pengurangan berdasarkan jenis kesalahan dilakukan. Di pihak KKM, kita ada inspektorat kesihatan yang membuka kelas kesihatan. Rayuan tersebut boleh dilaksanakan dan dia bergantung kepada bila diberikan kompaun, tarikh bila kita berkuasa dan sebagainya lah, ya. Kita ada 4 kategori yang boleh dibuka kelas kesihatan sekiranya mereka dari golongan OKU, mereka B40 boleh tunjukkan surat-surat lah, berat sekolah, ya, bawah yang bersekolah atau universiti ni, dan mereka yang rasakan tidak mampu untuk bayar lah. Bekas Presiden merangkap pengarah urusan sebuah bank yang bergelar datuk antara 4 individu yang direman 3 hari bagi membantu siasatan kes rasuah. Perintah itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Putrajaya bermula semalam. Semua suspek berusia antara 49 hingga 53 tahun itu dicekup sekitar Ibu Negara lewat petang kemarin. Mereka disyaki menerima rasuah lebih kurang 8 juta ringgit untuk meluluskan pinjaman kewangan berjumlah 400 juta ringgit kepada sebuah syarikat. Ia dipercayai komisen untuk meluluskan permohonan pinjaman kewangan bagi projek yang tidak wujud. Datuk tersebut dikatakan memberi keistimewaan meluluskan pinjaman tersebut tanpa mengikut prosedur. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki mengesahkan penahanan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 6 hingga 7.5% tahun ini. Governor Bank Negara Datuk Nur Samsiah Mohamad Yunus berkata pertumbuhan ekonomi akan dipacu beberapa faktor domestik dan luaran termasuk pelaksanaan program imunisasi di peringkat global dan dalam negara. Peningkatan secara beransur-ansur dalam pasaran buruh, langkah sokongan dasar berterusan untuk isi rumah dan perniagaan serta peningkatan permintaan luaran akan turut mendorong pemulihan ekonomi. Jumlah kenderaan di Kelantan meningkat 10% sejak cuti sekolah bermula hujung minggu lalu. Semua kenderaan terbabit bagaimanapun perlu melalui sekatan jalan di sempadan negeri bagi memastikan hanya mereka yang memiliki kebenaran masuk ke Kelantan. Polis turut mengingatkan perantau yang pulang ke kampung halaman dengan kebenaran patuh prosedur operasi standard yang ditetapkan. Baik, kita teruskan dengan bekalan air di kesemua 31 kawasan yang mengalami gangguan bekalan air berjadual di wilayah Petaling, Kelang dan Shah Alam telah pulih sepenuhnya pada 6 pagi tadi. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Air Selangor, Elina Basri berkata, pihaknya berterima kasih kepada pengguna atas kesabaran dan kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh gangguan bekalan air berjadual ini. Air Selangor ingin memohon kerjasama para pengguna untuk melaporkan sebarang kejadian paip bocor atau pecah di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi memastikan tindakan pembaikan dapat dilakukan dengan segera. Selain Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM, pengguna boleh membawa kes mereka ke Mahkamah Sivil bagi tuntutan tebus rugi berhubung pembelian barang dan perkhidmatan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata TTPM berfungsi sebagai platform alternatif kepada Mahkamah Sivil. Beliau berkata pengguna yang menang tetapi syarikat yang diperintahkan membayar award gagal berbuat demikian seperti yang diarahkan oleh TTPM boleh membawa kes itu ke Mahkamah Sivil. Tugas TTPM hanya untuk pastikan pengguna terbela. Walaupun masih terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara, Istana Budaya, sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC, akan menampilkan 24 persembahan terpilih sebagai pengisian kepada programnya bermula April ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program Istana Budaya 2021 norma baharu itu diharap dapat direalisasikan bagi menghangatkan semula aktiviti seni persembahan pentas tanah air selain memberi peluang kepada syarikat produksi untuk kembali bergiat. Ketika ini, Istana Budaya masih meneruskan kerja persediaan artistik dan teknikal untuk program yang dirancang sepanjang 2021 dengan harapan semua program dapat dilaksanakan secara fizikal ataupun maya dengan mengambil kira perkembangan semasa COVID-19.
Kerajaan negeri masih belum memuktamadkan sebarang keputusan mengenai penjualan air mentah kepada Pulau Pinang. Sebaliknya, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata pihaknya sedang memberi keutamaan penyaluran sumber berkenaan ke kawasan domestik, terutamanya di daerah Kerian terlebih dahulu. Pada peringkat ini, mereka sedang mengkaji sama ada Sungai Perak mencukupi atau tidak untuk kegunaan domestik. Kerajaan negeri Perak ingin menolong petani dan pesawah di daerah Kerian kerana mereka selalu terputus bekalan air pada musim kemarau. Kehadiran di majlis-majlis sosial menjadi antara penyumbang utama kepada peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kata Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Masidi Manjun. Beliau berkata sebanyak 69 kes positif baru COVID-19 dicatatkan di negeri itu berbanding 41 kes sebelum ini. Dengan 2 lagi kluster baru direkodkan iaitu kluster Kampung Baru Pasir Putih di Tawau dan kluster Kampung Rimbayan di Keningau. Masidi yang juga jurucakap Kerajaan Negeri berkaitan COVID-19 berkata, kes indeks kluster Kampung Baru Pasir Putih merupakan seorang lelaki yang pernah pulang ke Tawau bagi menghadiri majlis kenduri kahwin di kampung berkenaan yang dihadiri 244 jemputan. Senator Datuk Ras Adiba Razzie mengemukakan beberapa cadangan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkenaan isu kemaskini permohonan Allaun Pekerja OKU EPOKU termasuk melanjutkan tempoh pembaharuan permohonan Allaun itu dari setahun kepada setiap 2 tahun. Ras Adiba berkata beliau telah menerima beberapa aduan daripada komuniti orang kurang upaya OKU berkenaan isu kemaskini bagi permohonan EPOKU dan telah menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Ahli Dewan Negara itu juga merakamkan ucapan terima kasih kepada JKM kerana bertindak segera dan pantas dalam menyelesaikan masalah yang dibangkitkan. Selama 75 tahun, RTM telah melalui pelbagai evolusi, melakukan pelbagai transformasi dan menjadi peneraju industri televisyen dan radio di Malaysia. Sejajar dengan perkembangan teknologi semasa. Teman setia anda, itulah tagline yang menemani kita dalam usia murni RTM, menyalurkan maklumat yang sahih serta menceriakan kehidupan kita selama ini. Selamat ulang tahun ke-75 RTM kepada semua warga radio dan televisyen Malaysia. Semoga RTM terus memacu perubahan dan menjadi stesen penyiaran unggul pada masa hadapan. RTM perlu terus unggul dalam penyampaian maklumat yang berintegriti serta hiburan yang berkualiti di samping menerapkan nilai-nilai murni dan kerohanian kepada semua lapisan masyarakat. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-75 kepada RTM. Tahniah RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada RTM sempena ulang tahunnya yang ke-75. Saya sentiasa menyokong usaha RTM dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini. Selamat ulang tahun ke-75 RTM, teman setia anda. Jangan lupa saksikan Bicara Naratif pada malam ni pada pukul 9.15 malam di saluran berita RTM dengan tajuk RTM Keunggulan 75 Tahun bersama Profesor Dr. Asia Sarji dan juga Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM pada malam ini 9.15 malam di saluran berita RTM. Baik, tilawah interaktif Jumaat 2 April 2021 pada pukul 11 pagi dengan surah An-Nam ayat 26 hingga 28, Taranum Soba bersama juri Ustaz Muhammad Hussein Mahmud.
Baik, Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan pertandingan baca naskah Melayu Klasik Malaysia. Video kreatif yang berpeluang untuk menangi hadiah wang tunai. Anda boleh layari Dewan Bahasa dan Pustaka Facebook untuk mendapatkan maklumat lanjut. Temuduga pekerja sambilan harian untuk Dewan Bahasa Pustaka Hulu Kelang dan Ibu Pejabat memerlukan pembantu takbir Grade N19 dan juga penolong perancang bahasa Grade S29. Seterusnya, webinar Intan Executive Lecture Series Memerangi Pandemik COVID-19 Perspektif Wira Negara bersama Yang Bahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bertarikh 6 April 2021 Selasa depan masa 2.30 petang hingga 4 petang, medium di Facebook Live. Masih lagi peluang kerjaya, pemandu kenderaan Grade H11 diperlukan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan pelbagai kementerian Jabatan Negeri Sabah. Jadi anda boleh jangan melepaskan peluang ini dan mendaftar di SPA dan juga mohon di SPA. Baik, peluang kerjaya pemeriksa kilang dan jentera Grade J41 Kementerian Sumber dan Manusia. Jangan lupa untuk mohon secara dalam talian di spa.gov.my. Baik, bagi mereka yang meminati golf, klinik golf virtual akan diadakan pada Ahad ini 4 April 2021 pada pukul 3 petang di Facebook Live Jabatan Belia dan Sukan Negara. Anda ingin apply loan, rancang perniagaan? Jom belajar teknik menghasilkan rancangan perniagaan strategik yang komprehensif, sistematik dan berjaya pada 7 hingga 8 April, Rabu dan Khamis depan. Pendaftaran dan maklumat lanjut boleh dilakukan di laman sesawang www.rebrand.ly. Baik, sedikit info. Hari ini merupakan sambutan Hari RTM yang ke-75. Bagi semua warga kerja RTM, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM yang ke-75. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat, pastikan sahih baru kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.